So kita dengan sunnah macam mana? Bila kita kata yang ni sunnah Nabi, masalah kita piduk besar benda hak Nabi tak suruh besar. Satu dua hari ni orang kata ni nak ambil berkat soal rambut Nabi apa semua. Fatwa perlis pun ada. Saya saja nak sebut sikit, nak ambil masa sikit. Kita besarkan benda yang memang Allah besarkan. Tempat-tempat yang Allah sebut besar-besar, tapi benda yang Allah tak sebut kita tak besarkan. Soal barang peninggalan Nabi, Al-Syekh Dr. Abdul Rahman Al-Judi' dia sebut dalam tesis doktor dia, PhD dia. Dia kata kesemua riwayat yang menunjukkan tentang barang peninggalan Nabi, athar, sama ada pedang Nabi, janggut Nabi, baju Nabi, selendang Nabi, kasut, apa semua yang berkait dengan Nabi telah hilang dan telah musnah. Dan sesiapa yang dakwa ini daripada Nabi tidak boleh dibuktikan kesahihan. Dan Nabi ajak kita benda yang wah-wah ni apa dia? Satu orang mai claim rambut Nabi, how to prove it? Satu orang mai baca hadis Nabi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh tak kita cek? Tuan-tuan, boleh tak kita cek hadis Nabi? Sammu lana rijalakum, habaq mai siapa dia rawi hadis ni? Bila satu orang baca hadis, kita boleh cek, kita kata sammu lana rijalakum, namakan kepada kami perawi ni, habaq siapa dia, kami nak tahu siapa dia, kami nak cek. Al-isnanu minad-din. Ni orang duk cerita ni kena cek pasal apa? Kalau semua pakat duk kata Nabi kata laulal isnad, kalau tak ada sanad ni, pakai Nabi kata qala Nabi. Siapa dia sebelum qala Nabi tu? Habaq mai ambil pada siapa? Kalau tak cek hak ni, laqala man sya ma sya. Semua pakat kata apa dia nak kata. Semua kita boleh cek. Nama dia, duduk di mana, lahir bila, masuk bila, dia jumpa tak kawan tu, boleh cek. Orang boleh tahu hadis tu sahih tak sahih. Tapi satu benda orang tak boleh cek. Ulama sepakat, tak ada siapa boleh cek, tak ada siapa boleh prove it, buktikan barang peninggalan Nabi. Ni kalau saya cabut jenggot ni, satu cabut, buh dalam balang, mai di masjid ni. Tuan-tuan, malam ni tak larang nak kuliah, tuan-tuan letih hari ni kuliah sehari dah. Saya bawa janggut Nabi, tuan-tuan potong. Cepat potong. Bila tolong tengok potong. Kawan tu duk pegang janggut dia. Ai, sama janggut aku ni. How to prove it? Tuan-tuan nak buktikan tu janggut Nabi ke janggut dia ke janggut siapa? Macam tu juga kubur para Nabi. Nabi Nuh seorang ya, kubur 10. Satu-satunya kubur yang confirm betul, sahih, terbukti, memang tentulah betul Nabi Muhammad ya. Lain pada Nabi tu tak ada siapa tahu. Tuan-tuan faham tak? So yang mai pedang, mai apa, kita bukan tak kata boleh ambil berkat. Batang tubuh Nabi memang berkat. Orang ambil air peluh Nabi, orang minum darah Nabi, bekam ni, dia kawan tu bekam Nabi ni tak ada darah kotak yang keluar tu tak ada. Nabi sakit kepala, dia pergi bekam, cari mana darah, kawan tu langgah cerah. Memang yang tu memang ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam hadis-hadis, memang sahih. Tapi sekarang ni kalau saya buat main satu cawan darah, tuan-tuan, darah siapa? Darah COVID ke dah? So kita tak tahu. Nabi kata apa? Benda yang tak pasti, tinggalkan. Dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang was-was, meragukan, yang tak pasti sahih ke tak. Tinggalkan. Berpeganglah dengan apa yang tidak meragukan, yang confirm, yang clear, yang sahih, hadis. Pegang hak tu. Yang rambut apa semua ni tak payah. Okey, tu satu. Kalau kita nak ambil berkat, kita kena ambil berkat apa? Barang hak Nabi yang ori. Faham tak? Sahabat-sahabat mereka memang ada yang genuine, yang betul. Okey, yang cincin Nabi memang mereka ada. Tapi cincin tu jatuh dah dalam sungai, hilang. Cincin yang Muhammad Rasulullah tu dah hilang. So barang-barang yang mereka claim barang Nabi ni, kita tak tahu.
Sahabat yes, pasal mereka ambil daripada Nabi. Aisyah kata dalam hadis ada 2-3 helai baju balut jasad Nabi dan aku tak tahu 2-3 helai tu pi mana dah. So tak tahu, sahabat tak tahu. Di mamah usia hilang. Mai ujung-ujung klaim. So kita untuk jaga benda ni, nak tutup daripada ruang diagung-agungkan benda yang tak pasti ni, kita jangan pi lah. Saya pun pelik bila ada kelas baca hadis, tak ramai orang mai. Tapi kalau kelas pameran rambut Nabi, ramai pula pi kena bayar. Mai hadis tak kena bayar. Hadis ni peninggalan Nabi. Taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima. 2 benda aku tinggal. Nabi pun sebut kitab Allah dan sunnahnya. Berpegang, ambil yang tu, gigit. Bukan gigit rambut, bukan gigit jubah. Gigit sunnah. Tapi kita tak mai. Tu satu. Saja saya nak sebut ni pasal zaman Maulid Rasul ni, kita nak cerita pasal Nabi ni. Kalau tuan-tuan rasa bila cerita pasal Nabi rasa jemu, mau peringat. Kalau rasa nak balik saya cerita Nabi, duk rasa nak balik, duk lemah perut, bukan masalah saya, masalah tuan-tuan dengan Nabi tu. Mau gempak sikit dulu tu. So bila cerita Nabi ni mesti duduk dengar ni, mesti semangat. Ni cerita tentang manusia yang Allah kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Lepas nama dia, nama Nabi. Kita kalau orang ni jumpa satu orang kawan Tok Wan kita, dia tahu kawan Tok Wahang, ya ke? Ni aku cerita Tok Wahang suka, kita pun dengar pasal dia dekat dengan Tok Wahang kita. Ni orang nak cerita pasal Nabi. Okey tuan-tuan, lah ni kata kalau benda-benda tu pun tak ada, tak sahih apa semua, tiba-tiba ada orang buat benda bukan benda Nabi. Seperti yang kita tengok lah apa-apa dia buat gelas ke apa ke. Saya nak tanya tuan-tuan, benda yang dikaitkan dengan benda yang kononnya Nabi itu ada berkat tak? Berkat ni semua kena balik kepada Allah. Contoh, saya minum air tak habis, Tok Syok main nak tuang, Tok Bilal kata, hush, apa hang nak pergi tuang air ustaz, aku nak minum. Tok Syok kata, awak air banyak dalam bilik. Yang tu ayak biasa. Ayak ni telah kena ayak liuk ustaz. InsyaAllah apa ni beli gelemah. Ayak liuk ni kena ayak liuk ustaz. Pasal apa? Maksudnya ayak tu telah berkat. Tuan-tuan, kita nak kata satu benda berkat tak boleh di atas andaian, kena ada dalil. Zam-zam berkat pasal apa? Pasal apa tuan-tuan kata zam-zam berkat? Pasal Nabi sebut berkat. So selain daripada apa yang Nabi sebut, kita tak boleh kata berkat. Itu prinsip akidah. Maka sebab itu tuan-tuan, saya nak simpulkan mudah ya. Siapa-siapa yang claim benda ni berkat, mayak tu. Saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, siapa-siapa claim ayat berkat ke apa, jubah berkat ke apa ke, dia kena ada dalil. Zaitun berkat ada dalam hadis. Apa dia lagi? Susu berkat ada dalam hadis. Kurma berkat ada dalam hadis. Semua yang kita pasal berkat ni biyadikal khair, di tangan Allah. Sebab itu satu orang mai duk cium tangan ustaz, mai duk pegang jubah ustaz, tak ada apa. Dia melawaklah. Oh, berkat-berkat. Dulu Sudais, Abdurrahman Sudais, Imam Mekah, tuan-tuan tahu jadi macam mana? Spek mata dia pecah, orang berebut. Imam Mekah ni lah yang kita duk dengar dalam suara dia di Masjidil Haram tu, mai nak pegang dia ni. Tu dia tuan-tuan, nak ambil berkat Sudais. Tapi tahu tak Sudais tu apa dia? Sudais tu Wahabsi. Faham tak? Sudais Imam Mekah ada berkat tak? Berkat dia pada diri dia tu, dia imam, dia baca Quran, tapi batang tubuh dia ada tak berkat? Tak. Maka sebab itu ahli sunnah dalam soal berkat ni dia berhati-hati. Masjid berkat tak? Masjid berkat tak? Berkat lah. Okey, ni mudah tuan-tuan. Kalau boleh jawab, kita sembahyang. Masjid berkat ke tak? Okey, apa maksud masjid berkat? Sekali lagi saya kata masjid berkat, tuan-tuan buat apa? Sebelum balik pergi duk sapu lah ni kapet.
Sapu dinding. Berkat masjid, tahu maksud berkat masjid? Ibadat yang kita buat pahala digandakan. Berkat masjid bila kita mai semayang pahala dia lebih. Baca Quran pahala lebih. Di rumah tak leh iktikaf. Nak iktikaf kena mai masjid. Itu maksud berkat masjid. Berkat orang alim, berkat orang yang ada ilmu, apa dia? Dengar dia punya ilmu. Tapi bila kita mai masjid, tuan-tuan jangan duk buat pula. Satgi masjid ni berkat. Mai duk pi pegang sliding door. Kita, tuan-tuan dengar. Hanya 2 tempat saja kita cium dan sapu. Ada 2 tempat aja kita cium dan sapu. Tempat kita kena cium. Kita disuruh cium apa dia? Ni ibadat lah yang cium lain pada tu. Dia kata, ustaz cium bini yang tu kira lain. Boy. Ya ni, cium ibadat ni cium apa? Hajarul Aswad. Lain pada Hajarul Aswad, jangan duk pergi cium. Kubuk ke apa ke, cium Hajarul. Pasal apa kita cium? Pasal Nabi cium. Sapu ni sunnah kita pergi sapu. Sunnah kita pergi sapu. Satu kita sunnah cium, Nabi cium. Satu lagi kita suruh sapu. Apa dia? Rukun Yamani. Pasal itu jadi Tok Siap pasal boleh jawab. Rukun Yamani. Masjid ni ada ke rukun Yamani yang nak main sapu tak tahu mana. Itu kita sapu cium atas apa? Atas suruhan Allah. Faham? Saya harap jelaslah. Sebab benda ni berkait dengan akidah dan kita kena jelaskan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat.